Sewaktu zaman Pakatan Harapan memerintah, sewaktu Perdana Menterinya adalah Mahathir Mohamad, dia telah banyak melakukan pendakwaan-pendakwaan pada waktu itu. Dan ramai yang kena tangkap adalah pimpinan UMNO. Masuk pilihan raya, menang. Bila pilihan raya menang, akhirnya apa yang Mahathir buat? First thing dia buat, dia bunuh UMNO. Dia terus, ingat kalau tengok kes Zahid tu sendiri. Kes Zahid 2018 dia menang. Kita menang pada bulan bila? Bulan Mei kan masa tu. Bulan Mei. Tengoklah dalam tempoh itu. 2019 terus pendakwaan terhadap Zahid, termasuk yang kes DNAA tu. Kita boleh buat apa? Next PRU 2020 ni diorang bersedia untuk satu PRU. PRU apa? PRU ke-15. Untuk menang kita perlu dana yang banyak. Bersatu terima derma 300 juta pada tahun 2020-2021 saja. Ini disebut dalam akaun Bersatu sendiri tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, baru-baru ni ada seorang aktivis ni, Syahir, kan? Dia saman Peguam Negara lantikan Mahathir dan Ketua SPRM lantikan Mahathir. Siapa dia tu? Kan, zaman 22 bulan Mahathir memerintah, Mahathir melantik Tommy Thomas, peguam kepada Lim Guat Eng. Tommy Thomas tu sebagai Peguam Negara, dan Latifah Koya tu daripada PKR menjadi Ketua Pengarah SPRM. Pelik tak pelik ke? Tiba-tiba, sebab itulah ada pertikaian sewaktu Pakatan Harapan 1.0 kan. Mahathir ni dia lantik sesuka-suka dia. Dia lantik orang yang tak disenaraikan oleh presiden-presiden parti waktu tu. Kan, dia lantik kawan ni, dia lantik Cina DAP ni, dia lantik itu pilih tak jawatan ni, jawatan ni, jawatan ni. Lepas tu dia nak bagi DAP ni kuasai kerajaan dia. Jadi apabila dua orang ni yang dilantik oleh Mahathir Mohamad, biasalah buatlah pertuduhan tu banyak-banyak. Buat pertuduhan terutamalah yang kita tahu, Najib Razak, Zahid Hamidi dan berapa puluh orang ahli-ahli parlimen ataupun daripada orang-orang UMNO yang buat pertuduhan. Last dilepaskan dan dibebaskan. Dan tak ada bukti, tak boleh sertakan bukti yang kukuh. And last majority berapa puluh orang yang terlepas di setiap kesemua tuduhan-tuduhan tu. Sampai dekat Sabah, Sarawak apa semua ni ramai yang terlepas. Sebab apa? Tuduhan-tuduhan itu hak yang dibuat semua pertuduhan-pertuduhan politik. Kan? Kalau tak, mereka takkan lawan. Of course lah, mereka akan sertakan bukti lah apa semua. So aku nak bawa dengan hampa ni, ada Iswadi Moni, dia akan terang kepada hampa semua. Ni pertuduhan yang diplan, yang dicadangkan oleh Mahathir Mohamad. Dua orang ni, Peguam Negara Tommy Thomas dan Latifah Koya. Sekarang Latifah Koya memang daripada PKR. Dah bila dia khianat lah apa semua, dia letak jawatan, dia dah burukkan kerajaan. Dan Pakatan Harapan hari ini yang kena tanggung keburukan yang mereka buat. Jom sama-sama kita dengar penjelasan dan ulasan daripada Iswadi Moni. Dan last kali aku akan bagi ulasan aku. Tuhan dan sebagainya nanti, baru kita akan cerita detail. Syahir saman Thomas Latifah kerajaan atas pendakwaan berniat jahat. Bekas pengurusi Felda Syahrir Samad memfailkan saman terhadap Tommy Thomas, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya, dan kerajaan atas sedang melakukan pendakwaan berniat jahat. Writ saman itu difailkan oleh Tuan Fahri Azad dan Co. di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi. Dalam penyataan tuntutan, Syahir berkata dia juga menyaman pihak berkenaan kerana melakukan siasatan berniat jahat dan tangkapan secara salah. Pada Januari lalu, Syahir dilepaskan dan dibebaskan atas tuduhan gagal mengisytiharkan 1 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ketika perbicaraan, saksi pendakwaan yang juga pegawai SPRM Nur Hazirah Yaakob memberitahu Thomas pada 2020 memberi keterangan kepada Syahir untuk didakwa mahkamah walaupun kertas siasatan tidak lengkap. Dalam samanya, bekas ahli Parlimen Johor itu mendakwa Thomas gagal mengarahkan siasatan dilengkapkan sebelum memutuskan untuk memberi izin mendakwa. Thomas selaku AG pada masa itu telah mengeluarkan izin mendakwa sekalipun kertas siasatan yang dikemukakan masih belum lengkap. Menurutnya, penyataan tuntutan berkenaan. Syahrir juga mendakwa SPRM di bawah Latifah Koya sengaja dan enggan menyiasat keterangannya yang memaklumkan 1 juta yang diterima adalah tujuan membayar balik wang yang telah didahulukan daripada akaun simpanan peribadinya untuk pemulihan projek Puri Langkasuka. SPM di bawah Latifah Koya telah dengan sengaja tidak membenarkan atau mengarah IO untuk menyiasat dari sudut ganti balik.
SPRM di bawah Latifah Koya tidak mengambil langkah meminta LHDN menentukan status sama ada 1 juta adalah pendapatan untuk pelantif atau tidak sebelum membuat pertuduhan. SPRM di bawah Latifah Koya telah membawa dan merujuk kertas siasatan yang belum lengkap kepada Tommy Thomas. Saya berkata tindakan Thomas dan juga Latifah selaku pegawai awam atas perkara dinyatakan adalah penyalahgunaan kuasa dan otoriti awam. Dakwanya ia dilakukan dengan niat untuk mencedera, mencembar dan merosak nama baik. Justru, pemimpin veteran UMNO itu menuntut pampasan 10 juta daripada defendant bagi penyiksaan mental jiwa dan raga, 10 juta bagi kerosakan reputasi. Saya juga meminta permohonan maaf tanpa syarat yang disiarkan dalam bentuk satu muka surat penuh dalam akhbar utama bagi memohon maaf terhadap plaintiff. Okey. Alright. Okey. Untuk konteks, siapa yang tak tahu kes ini, sewaktu zaman Pakatan Harapan memerintah, sewaktu Perdana Menterinya adalah Mahathir Mohamad, dia telah banyak melakukan pendakwaan pada waktu itu. Dan ramai yang kena tangkap adalah pimpinan UMNO. So, tuan-tuan, saya cerita sikit. Pada masa lantikan Latifah Koya, okay, sewaktu itu, waktu menang Pakatan Harapan, kita ada buat manifesto. Antara yang menulis manifesto pada waktu itu adalah Wan Saiful Wanjan. Bukan antara, dialah yang menulis manifesto pada waktu itu. Walaupun manifesto itu compile daripada orang lain, bukan dia punya lah. Kita faham. Di dalam manifesto, ada satu tertulis bahawa Ketua Pengarah SPRM, ini Pakatan Harapan pada PRU 14, manifesto ni 5 tahun je valid. Jangan kau pergi tuntut pula tahun 2040 nanti kan. Ini tahun 2000 ada tertulis bahawa Ketua Pengarah antaranya SPRM mestilah dilantikkan daripada Kabinet, bukan daripada Perdana Menteri. Okay, saya tengah cari keratan akhbar tu tak jumpa. Pada waktu itu, saya ingat lagi, pada Hari Raya, Mahathir telah melantik Latifah Koya. Kita kena ingat Latifah Koya ni adalah orang PKR. Tetapi PKR tim Azmin Ali. Saya ada buat satu cerita khas tentang Azmin Ali. Ada satu cerita khas tentang tim Azmin Ali ni. So, tim Azmin Ali. Saya masa tu bukan tim Azmin Ali. Saya tim Rafizi. So, saya buat komentar saya. Saya kata saya tidak bersetuju dengan pelantikan Latifah Koya sebagai Ketua SPRM pada waktu itu. Walaupun saya ahli PKR. Malah, punyalah kritikan saya itu keras sampai keluar dalam surat khabar. Saya... pengurusi PKR Parti Keadilan pada waktu itu Sarawak adalah Barubian. So Barubian menurut yang duduk dalam mesyuarat itu kata pada Presiden Anwar Ibrahim, tolong tegur Iswardi kerana Iswardi terlalu keras dalam sikapnya dalam perkara ini. Dalam mengkritik ini Iswardi terlalu keras, tolong tegur dia. Dia bagi tahu Presiden. Presiden kena, kenapa kamu yang tak tegur? Sebab dia tak berani tegur saya. Kalau tak dia kena tembak kan. Dia kata minta Presiden atau Seri Anwar Ibrahim tegur saya sebab keras dalam isu ini. Saya kata saya keras dalam isu ini disebabkan dua perkara. Pertama, janji manifesto. Tuan-tuan, keadilan, kami ni bukan jenis parti pengampu. Kalau kami kata benda tu tak betul, Presiden ke, pengurusi MPN ke, Perdana Menteri ke, siapa, kita kata tak betul, kita kata tak betul. Itu saya. Itu kami dalam Parti Keadilan. Kita bukan parti penjilat, tuan-tuan. Tak betul, kita kata tak betul. Yang betul, kita kata betul. Okey. So, akhirnya, kita kata keras-keras, kita tak nak sebagai tetap dilantik. Kita suspicious. Kenapa tiba-tiba Latifah Koya dilantik? Rupanya pada waktu itu, terdapat satu, ini agenda Mahathir. Agenda Mahathir satu je, tuan-tuan. Agenda Mahathir adalah untuk membunuh UMNO. Bagi kami, dalam Pakatan Harapan, dalam Parti Keadilan, kita nak lawan pilihan raya, kita lawan pilihan raya. Tak perlu kita guna taktik jahat untuk nak jatuhkan orang. Tetapi pada masa itu, kalau kita ingat, Menteri KDN siapa, tuan-tuan? Menteri KDN siapa? Hamzah Zainuddin. Menteri KDN pada waktu itu. Sorry, Menteri KDN Muhyiddin Yassin. Sorry, bukan Hamzah Zainuddin. Hamzah selepas. Menteri KDN adalah Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri siapa, tuan-tuan? Perdana Menteri adalah Mahathir Mohamad daripada Parti Bersatu. Dua-dua ni Parti Bersatu. Akhirnya, dia lantik seseorang daripada PKR. Sebab apa? Kenapa KP SPRM ni mesti dia lantik daripada parti lain? Dia tak nak obvious. Kalau KP SPRM dia lantik daripada Bersatu, nanti obvious sangat bahawa ini adalah satu political prosecution. Satu pendakwaan ataupun satu pembunuhan secara terancang terhadap UMNO pada waktu itu. Jadi, walaupun kes tersebut tidak lengkap, tapi bukan kita kata semuanya, ada yang memang obvious. Contoh kes Najib Tun Razak.
kes Najib Tun Razak disiasat sejak tahun sebelum 2015 berkenaan dengan 1MDB SRC. Saya interview sendiri ketua pengarah yang melakukan siasatan, dah pencen dah sekarang pun, Datuk Bahari. Saya interview beliau dan dia kata siasatan ini saya telah lakukan sewaktu Najib jadi Perdana Menteri lagi. Cuma pada masa itu saya disekat untuk nak mengemukakan dakwaan sehinggalah 2018 masa PH jadi kerajaan. That's why benda itu boleh menang. Rosmah pun sama. Tetapi kes-kes lain, kita kata dia banyak kes separuh masa sebab dia tujuan untuk nak tangkap dahulu, pastikan ada pemimpin UMNO ini yang akan terciduk, UMNO akhirnya lumpuh. That was the plan. Cuma takdir Tuhan selamatkan juga kerajaan Pakatan Harapan yang sebenar, ialah kerajaan tumbang. Kerajaan tumbang. Okay? So mereka nak, dan bila mereka nak laksanakan balik plan, nak kenakan UMNO tak boleh. Kerana apa? Dia dilema pada waktu itu tu. Dilemanya apa? Dilemanya adalah bersatu nak bunuh UMNO. Tetapi tak boleh kerana UMNO berada dalam kerajaan 2020. Dia tak boleh continue plan Mahathir. Dan Mahathir pada waktu itu telah disisihkan. Sebab apa? Sebab ketamakan Muhyiddin Yassin untuk nak jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin adalah the unlikely candidate untuk nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Muhyiddin Yassin ni bukan baru. Dia dalam politik ni, kalau tuan-tuan tengok cerita Kembara Seniman Jalanan. Kembara Seniman Jalanan tahun 80-an, ada satu surat khabar masa tu Osman Tikus tengah baca tau. Muhyiddin derhaka. Zaman 80-an Muhyiddin dah ada dalam UMNO dah. Sebelum itu pun dah ada dalam UMNO. Tetapi dia adalah satu manusia yang dia tak boleh tahu, dia tak boleh nampak macam mana dia nak naik. Dia bukan seseorang yang ada keturunan macam Tun Razak, Tun Hussein On, macam juga keturunan macam Tunku Abdul Rahman daripada ada royalty. Dia bukan orang yang bijak dan juga berpengaruh seperti Mahathir dan memenuhi dana dan sebagainya. So dia tak nampak macam mana dia boleh naik dalam ranking. So bila dia jadi timbalan Perdana Menteri sewaktu zaman Najib, dia nampak ada satu cara topple Najib, iaitu melalui 1MDB. Dia dapat info itu antara lain daripada daripada pegawai-pegawai SPRM. So dia bersama dengan Pakatan Harapan pada tahun 2015 masa dia dipecat. 2015 dia bersama Pakatan Harapan. Pada waktu itu dia nampak bahawa ada peluang untuk jatuhkan Najib. Dan ini saya cerita, saya dah sebut benda ni dalam live lain, tapi saya sebut dalam ni. Pada waktu itu rundingan dia dengan Pakatan Harapan adalah kalau sekiranya kita menang dalam PRU ini, dia hendaklah dilantik jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri pada waktu itu adalah Muhyiddin Yassin. Okay, ini pada perundingan 2015 sebelum pembentukan Pakatan Harapan pada 2016. Masa itu bersatu pun tak wujud lagi. Ini grup daripada Muhyiddin ni jumpa pimpinan daripada PKR mengatakan bahawa kita bincang, kita jumpa, kita bentuk satu pakatan, kita lawan UMNO, kita lawan Barisan Nasional. Kalau menang, syaratnya adalah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Masa tu Mahathir tidak lagi tak masuk lagi, tak join lagi pakatan, tak join lagi grup ini, tak grup Muhyiddin Yassin. Dia masih dalam UMNO tapi dia dah sudah mula mengkritik UMNO. Akhirnya keluar Mahathir pada waktu itu, dia join grup ini pada tahun 2016, 16 ya, lebih kurang 16. Dia keluar 16-17, masa itu dia jumpa Muhyiddin, dia kata saya akan jadi Perdana Menteri. Rundingan ini tak ada. Sekarang saya boleh cerita, tak ada dalam public, tak ada. Tak sebut dalam public. Saya boleh cerita sekarang, benda dia dah lama berlalu. Dan saya tahu siapa yang Muhyiddin Yassin jumpa tu. Saya tahu siapa yang dia jumpa, pimpinan PKR yang mana, bukan Azmin. Tapi masih ada dalam kepimpinan sekarang. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim masih dalam penjara pada waktu itu. Kan? So, rundingan itu ada. Bila Mahathir datang, peluang dia kena cantas untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Padahal masa itu dah hampir. Bila dia tengok kajian dan sebagainya, memang UMNO boleh kalah. Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri. Datang Mahathir, dia tepuk dahi. Mahathir keluar daripada UMNO sebab kajian mengatakan memang UMNO akan kalah. Menurut kajian antara lain daripada Invoke pada 2016. 2016-2017 Invoke kata UMNO akan kalah, boleh menang pembangkang pada waktu itu. So Mahathir take the opportunity, keluar, join pakatan tersebut, kata saya boleh join. Masa tu Invoke kata boleh menang tapi undi Melayu kena turn sekian je, sikit je, ada berapa peratus kena turn. Mahathir kata saya boleh turnkan undi Melayu dengan syarat saya Perdana Menteri.
Pada masa itu Pakatan Harapan, ataupun masa itu bukan Pakatan Harapan lah, tetapi pembangkang kata kita yang penting UMNO tumbang dahulu. Perjanjiannya kita bagi Mahathir 2 tahun, selepas itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Berlaku, masuk pilihan raya, menang. Bila pilihan raya menang, akhirnya apa yang Mahathir buat? First thing dia buat, dia bunuh UMNO. Dia terus, ingat kalau tengok kes Zahid tu sendiri. Kes Zahid 2018 dia menang. Kita menang pada bulan bila? Bulan Mei kan masa tu. Bulan Mei. Tak ingatlah. Dalam tempoh itu 2019 terus pendakwaan terhadap Zahid, termasuk yang kes DNAA tu. Dia ada 2 kes besar. Satu VLN, visa luar negara. Satu lagi kes kes akal budi. 47 kes. VLN 40 kes, 42 kes. VLN visa luar negara. Nah, dalam kes visa luar negara pada tahun 2021, sewaktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan, Perikatan Nasional mendapati kes VLN tidak ada prima facie. Dan akhirnya kes itu dibebaskan. Kes yang sama berlaku dengan akal budi, padahal visa luar negara ini lagi obvious. At least akal budi ni adalah satu yayasan di bawah Zahid Hamidi. Visa luar negara ni adalah kementerian yang mana memang boleh berlaku rasuah kat situ, tetapi tak boleh dibuktikan. So dia ada 2 kes besar kerana dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Saya ada komen tentang kes VLN tu, saya kata memang tergesa-gesa. So balik kepada cerita Syahir ni tadi pun sama. Objektif was never untuk nak kenakan dia orang dalam, yalah, nak dapati bersalah, siasatan yang betul. Sebab kalau kita ingat, siasatan ni akan ambil masa bertahun, tuan-tuan. Money trail, it's not easy. Dia bukan macam kes jenayah bunuh. Kes jenayah bunuh pun it's not easy jugalah. Tetapi money trail ni dia akan requires a lot of things yang kita nak kena tengok dan kena kaji, kita kena siasat dan sebagainya. Tetapi dengan sewenang-wenangnya boleh dituduh. Panjang cerita saya. Tapi itulah kisah yang berlaku. Kan? Itulah kisah yang berlaku. Okey. Sama juga dengan kes ini. So bila mereka menang, kita sambung lagi cerita tadi. Bila Bersatu menang, okeylah, kita tak boleh nak prosecute UMNO. Okey. Kita tak boleh nak kalah, nak pergi potong UMNO dah. Sebab UMNO sekarang sebahagian daripada kerajaan. Tarik sokongan, mati kita. Tapi kita boleh buat apa? Next PRU 2020 ni diorang bersedia untuk satu PRU. PRU apa? PRU ke-15. Untuk menang kita perlu dana yang banyak. Bersatu terima derma 300 juta pada tahun 2020 2021 saja. Ini disebut dalam akaun Bersatu sendiri tau. Daripada mana? Antaranya adalah Jana Wibawa. Isu Jana Wibawa, Bersatu selar revisi, tunjuk suci macam malaikat. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris membidas Menteri Ekonomi, terus mencerminkan diri sebagai seorang suci atau malaikat. Seolah-olah Rafizi saja yang benar dan sahih. Seolah-olah Rafizi memperjuang orang Melayu Islam dengan jalan yang betul, katanya. Katanya, kenyataan Menteri Ekonomi terus-menerus mengaitkan pembangkang dengan skandal Jana Wibawa sebelum mahkamah memutuskan perkara tersebut. Kita nak tanya dah, sudahkah kes Jana Wibawa diputuskan oleh mahkamah? Siapa yang tersabit dengan kesalahan itu? Itu satu tuduhan serius oleh menteri. Baik. Semalam kalau konteksnya adalah di mana Rafizi menyentuh tentang kenyataan daripada Bersatu, mengatakan bahawa kita Alibaba ni tak boleh dihapuskan kerana kita nak membantu Bumiputera, kita nak membantu orang Melayu. Rafizi kata bukan itu cara nak bantu orang Melayu, bukan itu cara nak bantu Bumiputera. Dan dia bagi contoh kes, itulah kes Jana Wibawa. Tuan-tuan, Jana Wibawa ni projek Bumiputera yang dapat China. Macam mana projek Bumiputera tiba-tiba yang dapat company China yang tak sepatutnya boleh dapat projek Bumiputera? Melayu apa? Bumiputera apa yang nak diperjuangkan? Dia atas kertas, atas mulut, atas nama. Kat belakang sama je silat dia. Kat belakang tak ada agenda tu, tuan-tuan. Korang je yang terpengaruh. Ini geng saya tak lah kan. Ni geng-geng Bersatu je terpengaruh agenda Melayu, agenda Bumiputera. Kat belakang sakau sama je. Yang penting dia dapat duit, dia dapat dana 6 juta, 100 juta, 300 juta, bilion. Pendedahan demi pendedahan telah dilakukan dengan perkara ini. Tapi tak apalah. Kan? Tak apa, kita akan tengok nanti.
Dana judi, kita tak habis cerita lagi. Bila Bersatu nak bagi saman Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pasal dana judi. Sebab dana judi tak ada masalah sebenarnya. Daripada segi undang-undang bukan satu kesalahan. Tetapi yang dok bercakap, ni kita cerita undang-undang, moral cerita lain. Yang dok bercakap kita adalah suci, kita Islam dan sebagainya adalah geng-geng Bersatu dan PAS. Sekali tengok terima dana judi. Kenapa tak berani sama Anwar Ibrahim? Takut Anwar Ibrahim dedahkan pasal dana judi. Siapa yang naikkan judi daripada 8 cabutan khas setahun kepada 22 kalau bukan Perikatan Nasional? Dan juga PAS pada waktu itu. Kan sembanglah, kita telah hapuskan judi di Kedah dan juga Kelantan. Kau tarik lesen untuk buka lesen premis, judi tu tak ada. Tuan-tuan, saya berborak dengan geng saya orang Kelantan, orang Terengganu. Dia kata, masalah Kelantan Terengganu tahu apa dia kata? Dan masalah Kelantan Terengganu tahu apa dia? Apa dia? Masalah Kelantan Terengganu adalah masalah pil hayal. Pil kuda, kalau kat utara ketum, pil kuda, batu, dan sewaktu dengannya candu, yalah, ganja senang dapat daripada Thailand kan. Ganja itu menyebabkan kes sumbang mahram tertinggi di Kelantan dan Terengganu. Sumbang mahram, kes cabul tertinggi. Kenapa? Bila akal kita dah out, itu yang mula benda-benda ni berlaku, tuan-tuan. Kenapa benda ini tiba-tiba, yelah, kita tak pernah cerita pun benda ni kan. Kenapa kita tak pernah cerita benda ni? Kenapa kita tak pernah highlight benda ni? Kes dadah, penggunaan dadah tertinggi Melayu kat mana? Negeri mana? Kes sexual transmission disease, kes seksual punya penyakit, seksual punya penyakit kelamin tertinggi kat mana? Bangsa apa? Tetapi Islam. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Pendengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Yang nombor satu, janji-janji Pakatan Harapan semua ni yang sebelum-sebelum waktu pilihan raya PRU yang ke-14, manifesto tu yang majoriti semua yang ditulis oleh Wan Saiful Wanjan. Wan Saiful Wanjan, ahli Parlimen Tasik Gelugur yang menulis semua tu. Hampa dengar kan tadi kan apa yang Iswadi cakap. Lantikan ketua-ketua pengarah mesti melalui kabinet. Bukannya sesuka hati, tapi Mahathir dah buat sesuka hati. Samalah seperti peguam negara. Kenapa dan mengapa hang kena lantik bukan orang Melayu? Kenapa hang kena lantik Tommy Thomas, peguam Linggu Aing? Apa? Awak tak ada orang lain yang boleh jadi peguam? So tiba-tiba peguam ni, bekas peguam negara Tommy Thomas dah tulis satu buku. Dia dedah di dalam buku dia tu pelbagai. Macam-macam dia dedah di dalam buku-buku dia. Kan terhabis segalanya perancangan plan-plan hak yang dibuat oleh Mahathir Mohamad. Apa perancangan-perancangan jahat hak yang dibuat oleh Mahathir Mohamad. Pertuduhan-pertuduhan jahat yang dibuat oleh Mahathir Mohamad. Bukan, memang sengaja dia nak menjatuhkan. Memang tujuan utama dia nak hapuskan parti UMNO. Kan? First kali dia nak hapuskan pimpinan-pimpinan UMNO. Setelah pimpinan-pimpinan UMNO hapus, dia hapuskan parti UMNO. Dan parti UMNO, aset-aset UMNO tu parti Bersatu dapat ambil alih aset-aset UMNO. Tu je tujuan dia. Siapa yang menjadi kerajaan ketika itu, apabila parti UMNO itu dibubarkan, aset-aset tu akan dapat kepada kerajaan. Kerajaan boleh take over aset-aset tu. Nampak? Last tu je aku nak cakap. Agenda Mahathir ni sangat-sangat jahat. Sangat-sangat jahat. Seperti mana Anwar Ibrahim dedahkan baru-baru ni. 2018, sebelum terwujudnya kabinet Mahathir Mohamad, sebelum terwujudnya kabinet, bayangkan Mahathir dah luluskan projek untuk anak dia. Kan? Belum ada kabinet, belum ada timbalan Perdana Menteri, belum ada Menteri Kewangan. Dalam diam, Mahathir dah luluskan projek untuk anak dia. Cuba tengok. Anwar Ibrahim dah dedahkan di dalam ucapan dia. So, hampa fikir kan? Lepas tu dia nak bunuh kawan ni, dia nak hantam kawan tu, dia nak hantam kawan ni, dia nak jatuhkan orang ni. Apa pertuduhan hak yang dia buat tu, Najib seorang yang terlepas. Najib seorang je yang sampai sekarang dah masuk penjara.
Itu pun pelbagai dipertikaikan. Zahid Hamidi 87 kes. Kan? Dia hanya ada 2 aja. Satu di bawah UKSB, satu daripada di bawah UKSB, satu lagi Yayasan Akal Budi. Yayasan Akal Budi ni duit Zahid sendiri. Segalanya pengurusan tu macam syarikat kita. Kan? Macam syarikat kita. Duit syarikat kita. Kan? Duit kita yang cari duit tu, kita yang letak duit di dalam syarikat tu. So, pengurusan semuanya kita handle. Lepas tu dia kata kita ni salah guna. Kan? Macam itulah yang berlaku dekat Zahid ni. Zahid pun sertakan bukti apa semua. Sebab itulah dapat DNAA. Sebab tu lebah-lebah tu koyak rabak sakit hati tu. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Aku harap hampa faham penjelasan Iswadi tadi dengan penjelasan aku. Ini semua agenda nak menjatuhkan siapa yang lawan dengan Mahathir. Sebab tu melantik, memburukkan pemerintah, memburukkan parti-parti di dalam pemerintah. Sebab apa? Dia nak buat sesuka hati. Hang dah tua lah, babe. Hang dah tua, hang dah tak larat, hang dah tak mampu buat apa dah. Hang hanya ada penyakit hati, penyakit jiwa je. Hakikat. Jadi hak yang Muhyiddin pun kemarut lah Mahathir ni dia duk plan untuk masa depan dia. Kata Muhyiddin sailang dia. Baru dia ada kai. Okay, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.